Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pelajar-pelajar sekalian, bersua lagi dengan saya. Kali ini saya akan bawakan tajuk bab 6 nisbah dan graf fungsi trigonometri. Untuk yang pertama, cikgu akan ingatkan semula berkaitan dengan sukun. Okey, jadi sukun yang pertama ialah sudut yang mana ia terletak di antara 0 sehingga 90 darjah. Dan sukun yang kedua ialah sudutnya dari 90 hingga 180. Sukun yang ketiga ialah 180 hingga 270. Dan yang terakhir, sukun yang keempat, sudutnya ialah dari 270 hingga 360. Okey, seterusnya cikgu nak perkenalkan pula berkaitan dengan sudut rujukan sepadan. Apakah yang dimaksudkan dengan sudut rujukan sepadan? Okey, sudut rujukan sepadan ini ialah suatu sudut yang mana merupakan sudut yang kurang dari 90 darjah. Okey, katakanlah sudut rujukan sepadan itu dinamakan sebagai alfa. Maka untuk sukun yang pertama dekat sini, katalah sini ada sudut yang kurang daripada 90 darjah, yang ini. Okey, saya namakan theta. Dan pada sukun yang pertama, theta ini sendiri adalah bersamaan dengan sudut rujukan sepadan. Okey, untuk sukun yang pertama. Okey, mudah sahaja untuk sudut rujukan sepadan bagi sukun yang kedua. Okey, kita tengok dekat sini, sudut theta ini jika kita pantulkan pada paksi Y, dia akan berada sebelah sini. Okey, dia akan jadi macam ni. Dan sudutnya dekat sini tadi sama dengan sudut yang sebelah sini. Okey, katalah yang di sebelah sini ialah sudut rujukan sepadannya alfa. Okey, pada sukun yang pertama sahaja theta adalah sama dengan alfa. Okey, yang di sini sudut rujukan sepadan bagi sukun yang kedua. Okey, kemudian kalau sudut ini dipantulkan pada paksi X, dia akan ke bawah. Okey, ke bawah sini. Okey. Dan sudut ini dia akan pergi ke bawah sinilah. Jadi sudut pada sukun yang ketiga, sudut rujukan sepadannya terletak di sini. Okey, dan satu lagi, kalau sudut yang sama ini dipantulkan pada paksi X, dia akan pergi ke bawah. Okey, ke sini. Jadi, sudut rujukan pada sukun yang keempat, sudut rujukan sepadannya ialah di sini. Okey, jadi senang ceritanya kalau kita nak ingat, sudut rujukan sepadan itu ialah sudut-sudut yang mana dia terhadap paksi X, bukan terhadap paksi Y. Okey, ini semua adalah merupakan sudut rujukan sepadan. Okey, seterusnya kita lihat contoh untuk lebih faham berkaitan dengan sudut rujukan sepadan ini. Okey, soalannya ialah tentukan sukun dan sudut rujukan sepadan. Okey, soalan yang pertama katalah untuk 120 darjah. 120 darjah ialah dia dah lebih dari 90. Okey, dah lebih daripada 90 bermaksud kalau saya gerakkan dia jadi macam ni. Gerakan ialah mesti ke atas. Okey, kalau 120 ini, okey, saya buatkan paksi dia macam ni. 120, kalau dari sini ialah 0 darjah, ini 90, bermaksud kalau 120 dia dah lebih daripada 90. Okey, dia dah lebih macam tu. Jadi bermaksud dia dah pun berada pada, dia tak sampai ke sini ya, sebab sini ialah 180. Jadi dia lebih daripada 90 saja. Jadi dia sudut ini ialah 120 darjah. Dia dah masuk pada sukun di sini, iaitu dia dah masuk pada sukun yang kedua. Okey, jadi bila dia dah masuk pada sukun yang kedua, kita nak tahu yang pertama tadi ialah dia tanya apakah dia punya sukun. Jadi sukunnya ialah sukun kedua. Okey, kemudian kita nak tahu sudut rujukan sepadan. Sudut rujukan sepadannya ialah, okey, kita tengok dekat sini, kalau dia berada pada sukun yang kedua, sudut sepadannya mesti terhadap paksi X ke bawah. Jadi garisnya ini, sudut rujukan sepadan terhadap paksi X ke bawah sini. Okey, jadi inilah merupakan sudut rujukan sepadan dia. Okey, macam mana cara kita nak cari sudut ini? Ialah, kalau kita tengok dekat sini, kalau kita teruskan dari sini sampai sini ialah 180. Tetapi tak sampai sekarang, sampai sini saja. Jadi macam mana cara kita nak cari ini? Ialah 180 kita tolak dengan sudut. Okey, jadi
sudut rujukan sepadannya ialah kita ambil 180 dulu. Kemudian kita tolakkan dengan 120. Okey, sebab ini adalah satu garis lurus. Satu garis lurus ialah 180. Okey, 180 tolak dengan 120 ini, maka kita dapat sudut yang ini. Sudut rujukan sepadannya, iaitu 60 darjah. Jadi, untuk jika sudut itu dalam sukuan yang kedua, macam 120 ini berada pada sukuan yang kedua, untuk dapatkan sudut rujukan sepadannya ialah 180 darjah tolak dengan sudut theta-nya. Sudut yang diberi. Okey, 180 tolak dengan sudut theta, kita akan dapat sudut sepadan. Okey. Seterusnya, contoh yang kedua, katalah diberi sudut theta-nya ialah 230 darjah. Kita nak tentukan sukuan dan juga sudut rujukan sepadan. Jadi, yang pertama kita buatkan sukuannya macam ni. Okey. Jadi 230 ialah, kalau di sini ialah 0 darjah, 90 sini ialah 180, 230 ialah lebih dari 180. Jadi gerakannya ialah kita pusing lawan arah jam ke atas. Pusing sini 90 darjah. Okey, sampai sini ialah 180. Sekarang sudutnya ialah 230. Maksudnya lebih daripada 180. Tak sampai ke sini sebab ini ialah 270. Jadi dia sampai sini saja. Okey, jadi saya buatkan garisnya itu sampai di sini. Jadi inilah sudut theta-nya. 230. Jadi sekarang kita nak tentukan dia punya sudut sepadan. Sudut sepadannya, kalau dia berada, sekarang ini dia berada pada sukuan yang keberapa? Kita nampak ini dia dah masuk dari sini, pusing sampai sini. Sampai sini bawah. Okey, jika berada di bawah ini, ia berada pada sukuan yang ketiga. Jadi jawapan di sini ialah sukuan 3. Okey, maka rujukan, sudut rujukan sepadannya. Okey, tengok dekat sini. Kalau dia berada pada sukuan yang ketiga, di bawah sini, sudut rujukan sepadannya ialah yang ini. Ke atas, ke paksi X. Jadi kalau ini garisnya, sudut sepadannya ke paksi X, ke sini. Okey, saya warnakan warna biru ni. Itu. Yang ini sudut sepadan. Sudut rujukan sepadan dia. Okey, macam mana cara kita nak cari sudut ini? Okey, jadi apa yang boleh kita buat ialah mula-mula sebab sudutnya ini besar daripada 180. Jadi sudut ini 230. Okey, 230. Kita nak dapatkan sudut yang kecil ni saja. Jadi kita kena tolak sudut 180. Tolak 180. Sama dengan, okey, boleh guna kalkulator. Jawapannya ialah 50 darjah. Okey, jadi sudut yang besar ini ialah 230. Tolakkan dengan 180. Maka kita akan dapat sudut yang ini. Okey, jadi caranya ialah yang diberi ini, yang theta ini, tolak dengan 180. Itu kalau dia berada pada sukuan yang ketiga. Maka kita dapatlah sudut rujukan sepadan dia. Okey, seterusnya yang ketiga diberi theta-nya ialah 300 darjah. Jadi kalau 300 darjah, dia berada pada sukuan mana? Ini 0 darjah, 90, 180, 270. Okey, jadi sudut yang kita ada ini 300. Jadi pusing sampai sini 90, sampai sini 180, pusing lagi sampai sini ialah 270. Jadi 300 lebih daripada 270. Okey, jadi dia lebih. Kita anjakkan ke depan sikit lagi. Okey, jadi sudutnya terletak pada sukuan yang keempat. Di sini sukuan yang keempat. Jadi bermaksud jawapannya di sini ialah sukuan keempat. Sebab dia tanya soalan terletak pada sukuan mana. Jadi sukuan yang keempat. Untuk sudut sepadan, jika dia berada pada sukuan yang keempat, perhatikan sini, sukuan yang keempat, sudut sepadannya ialah yang kecil sini, sudut tirus sini, yang terhadap paksi X. Ini paksi X, ini garis, jadi sudut sepadan, sudut rujukan sepadan ialah di sini. Itu sudutnya. Jadi berapakah sudut ini?
Okey, tadi sudut yang ini yang besar ini ialah 300 darjah. Sekarang kita nak dapatkan sudut yang kecil dekat sini ialah dah tentulah sudut semua sekali ini ialah 360, satu pusingan. Okey, 360. Okey, semua sekali sampai sini. Kita nak dapatkan yang kecil ini, maka kita tolaklah dengan sudut 300 darjah. Okey, maka kita dapatlah sudut sini iaitu 60 darjah. Jadi 60 darjah inilah yang dipanggil sebagai sudut rujukan sepadan. Okey, jadi kesimpulannya ialah kalau sudut berkenaan terletak pada sukuan yang keempat, maka cara nak dapatkan sudut rujukan sepadannya ialah 360 darjah tolak dengan sudut theta yang diberi. Okey, maka kita akan dapatlah sudut rujukan sepadan. Itu dia berada pada sukuan yang keempat. Jadi cikgu buat rumusan di sini. Kalau dia berada pada sukuan yang kedua, 180 darjah tolak theta. Okey, kalau dia berada pada sukuan yang ketiga, ini theta tolak 180. Untuk kita dapat sudut ini. Okey, untuk dapat sudut ini 180 darjah tolak theta. Dan yang kalau dia terletak pada sukuan yang keempat 360 tolak theta. Barulah dapat sudut sepadan, sudut rujukan sepadan itu. Okey. Okey, contoh yang terakhir cikgu beri iaitu thitanya 147 darjah. Jadi yang pertama kita kena tahu sudut ini berada pada sukuan mana. Jadi cikgu lukiskan macam ni. Okey, ini 0, 90, 180. Jadi 147. Okey, gerakannya sampai sini 90. Kalau cikgu teruskan sampai sini 180. Tetapi ini 147 darjah sahaja. Jadi dia sampai sebahagian saja, sampai situ. Okey, jadi kita dapati dia berada sudut 147 darjah ini dia berada pada sukuan yang kedua. Jadi jawapannya di sini ikut soalan dia tanya sukuan, jadi sukuan yang kedua. Sukuan yang kedua di sini, okey, yang ini sudut sepadannya sebab dia tanya soalan sudut rujukan sepadan terhadap paksi X. Jadi kalau terhadap paksi X, ini paksi X, ini garis tadi kita buat, sudut rujukan sepadan yang ini. Okey, saya warnakan biru. Inilah sudut rujukan sepadan. Macam mana kita nak cari sudut ini? Tadi cikgu dah tunjukkan. Kalau dia berada pada sukuan yang kedua, 180 darjah tolak theta. Jadi sukuan yang kedua 180 darjah 180 tolak dengan sudut ini 147 darjah. Okey, maka kita akan dapat sudut rujukan sepadannya ialah 33 darjah. Dan kalau sudut rujukan sepadan itu ia mestilah merupakan sudut tirus. Nampak sini sudutnya lebih kecil daripada 90 darjah. Ini tadi kita buat, kita dapati 60 darjah. Okey, ini kita dapati 50. Sini 33. Sini ialah 60. Jadi semua sudut rujukan sepadan ialah kurang daripada 90 darjah. Okey, sudut tiruslah. Okey, jadi itu saja penerangan untuk kali ini iaitu berkaitan dengan sukuan dan juga sudut rujukan sepadan. Okey, jangan lupa ikuti video cikgu yang seterusnya. Sampai jumpa lagi.